Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa razaqna minat thayyibat. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasih Al-Fadil Ustaz Haizat selaku pengacara majlis, yang berbahagia Sahibul Fadilah Tuan Syekh Muhammad Naim bin Haji Ahmad, Pegawai Agama Daerah Pendak Baru, dikasihi Al-Fadil Ustaz Haji Osman bin Jeffrey, Imam merangkap mengurusi Dukan Kuasa Qaryah Masjid Al-Halimi Pendak Baru, tuan-tuan para pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, para ahli para pimpinan masyarakat, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama pada malam ini kita meraihkan sambutan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1434 Hijriah. Hari ini seperti mana kata tuan pengurusi, dah masuk hari yang keempat Muharram 1434 Hijrah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sambut Hijratul Rasul ataupun Ma'al Hijrah, kita meraihkan tahun baru Islam pada saban tahun silih berganti. Apa yang perlu kita ambil iktibar dan pengajaran apabila menjelasnya satu-satu tahun baru lah, kita kena ingat waktu itu juga umur kita semakin meningkat. Umur kita lah ni kita kata 50 dan naik 51 lah. Kadang kita duk kira tahun Masihi tuan-tuan, tapi kalau kita kira dengan tahun Hijrah, kalau umur kita 50, kita kena campur doa jadi 52 lah. Maknanya umur kita ni dia apabila dah meningkat tuan-tuan, tak lama dah lah maknanya kita nak duduk atas muka bumi ni. Dia makin lama makin dekat kita ke alam kubur. Apatah lagi dah ada tanda-tanda tua ataupun rukun tua pada kita ni. Tuan tahu dan perempuan sekalian, apa rukun-rukun tua ni? Kita tahu lah rukun Islam, rukun iman, rukun sembahyang, rukun haji, rukun umrah, kita tahu. Rukun tua ni pun tuan-tuan, kawan-kawan lah cerita. Yang pertama dia kata mata kabur. Yang kedua uban berterabur. Yang ketiga pipi kena. Yang keempat makan bubur. Yang kelima nak pi ke kubur. Itu rukun tua tu, buk-buk belakang tu. Kita kena ingat tu, apabila mai tahun baru ni umur kita ke tu lah. Kadang yang tu yang dia tak buat tak kisah pun. Ada pakcik mana ada umur 85 lah. Kita pergi tanya dia, pakcik umur apa? Umur aku lah. Umur aku baru 85. Makna apa tuan-tuan? Dia dah abang kata dia baru juga. Lebih ke orang pelik kata KBJ tu. Tu tuan-tuan, baru apa lah umur 85, 86 ni. Umur dah lanjut dah apa? Dah terlalu dewasa dah. Hatta kadang-kadang kita lihat hak umur tu dia boleh pi kepada nyanyuk lah tuan-tuan. Yang kita kena mohon doa kepada Allah SWT untuk jauhkan diri kita daripada kena penyakit nyanyuk ni. Wa'udzubika minal jubni wal haram. Tuan-tuan, minta jauh daripada penyakit nyanyuk. Sebab apabila dah nyanyuk ni tuan-tuan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, kata Allah. Apa orang yang Allah panjangkan umur dia, Allah balikkan dia
seperti mana asal kejadian dia. Jadi macam budak-budak balik. Kan, dia tak tahu nak fikir apa dah, dia tak tahu nak apa, hilang kewarasan, hilang pertimbangan apa semua. Lepas tu kita kena jaga. Apabila mai tahun baru, kita kena ingat umur kita dah meningkat 1 tahun lagi. Dan sememangnya kita rasa masa yang ada kepada kita yang Allah bagi ni begitu pantas, tuan-tuan. Begitu cepat berlalu. Daripada setahun ke setahun, sebulan ke sebulan, minggu ke minggu, jam ke jam, minit ke minit ni amat cepat semua. Pasal apa cepat? Pasal sedangkan masa 24 jam juga, tuan-tuan. Dulu pun kita hidup 24 jam sehari semalam. Lah pun 24 jam juga sehari semalam. Tapi pasal apa kita rasa cepat? Inilah tanda akhir zaman. Tanda dunia hampir kepada kiamat. Yang Nabi sebut dalam hadis baginda, la taqumus sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu rasakan masa yang Allah bagi kepada kamu tu terlalu hampir, terlalu pantas berjalan. Setahun kita rasakan bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan 1 second, 1 detik. Qatar mati benar, kata Nabi. Seperti mana percikan api, ya tuan-tuan. Itu yang kata masa. Siapa jadi tentu? Maka ulama mentafsirkan, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menarik kembali barakah dan juga rahmah daripada masa dan waktu yang Allah bagi pada kita. Itu yang kita rasa cepat, itu yang kita rasa pasak sangat. Setahun ke setahun, sebulan ke sebulan. Ini dah masuk Ma'al Hijrah 1434 lah. Lepas tu 2 bulan lagi, sebulan setengah lagi, nak masuk pula 2013. Syak tak? Syak. Anak kita saya tengok dulu kecil, dah besar lah. Itulah maknanya. Allahu Akbar. Masa yang Allah bagi pada kita tu 24 jam sama macam dulu juga, tapi tak sama di segi apa? Kerja buat dan juga amalan yang kita lakukan. Dulu kita boleh buat macam-macam kerja dalam tempoh 24 jam. Tapi lah ni kadang dia tak dan belakang. Sembahyang tak dan, puasa tak dan, keluar zakat tak dan, pergi ke Mekah tak dan. Minti kono dapat 9 dan. Ini masalah kan. Benda-benda hak yang halal ke dunia ni dia pulun bagi dan. Tapi hak halal ke akhiratan dia jadi tak dan pula. Sebab tu yang kita nak kena muhasabah balik, tuan-tuan. Kita kena hisap balik, kena hitung balik kerja buat kita, amalan kita selama ni. Nak pergi ke mana ni? Nak halal ke arah yang diradai Allah ke, ataupun yang nak bawa kepada kemurkaan Allah SWT? Berpandukan kepada apa sahaja ketetapan, ketentuan yang Allah SWT letakkan dalam Al-Quranul Karim dan juga Nabi sebut dalam hadis baginda. Yang tu kena jadi panduan dan pedoman kita, tuan-tuan, supaya kita tidak tersasar, kita tak tergelincir daripada landasan yang benar, jalan yang lurus, agama yang betul, iaitu agama Islam yang Allah beri nikmat dan anugerah kepada kita, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah yang selalu kita baca berkenaan dengan pentingnya masa dan mustahaknya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa itu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang rugi, kata Allah. Rugi manusia, kecuali ada 4 golongan yang cemerlang. 4 golongan yang berjaya ni Allah sebut, illal ladzina amanu. Mereka yang benar-benar beriman. Beriman dengan Allah dan beriman semua dengan rukun-rukun iman. Beriman dengan segala rukun Islam. Yang ni iman yang hakiki, iman yang betul,
iman yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita jadi orang yang beriman, kita jadi orang yang yakin dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita jadi minat dengan agama, yang kita seronok dan rasa lazat dengan Islam yang Allah bagi pada kita. Itu yang kita rasa cinta dan kasih kepada Islam. Seperti mana sahabat-sahabat dulu kan tuan-tuan, sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, zaman Rasulullah, mereka cukup sayang pada Islam yang Allah anugerahkan kepada mereka. Iman yang Allah beri kepada mereka tu mereka jaga, mereka pelihara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat apa yang Allah sebut dalam surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan pembukaan kota Makkah, maka kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk dan terima Islam ini ramai-ramai. Makna masuk ni tuan-tuan bukan sekadar masuk Islam saja. Bukan sekadar masuk jawiyah. Kan tuan-tuan? Tapi makna yang lebih tepat kita nak terjemah kepada yadkhuluna fi dinillahi afwaja ni, mereka peluk Islam. Sebab tu ada beza antara masuk dengan peluk. Betul? Kalau masuk, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Kita masuk rumah kita, duduk 2 jam dalam rumah, kemudian kita nak keluar pergi market, pergi hypermarket kah, pergi supermarket kah, kita keluar pula. Adakah Islam boleh kita masuk, boleh kita keluar ikut dan? Tak boleh. Sebab tu Islam kita kena sayang pada Islam, kita kena peluk Islam. Tuan-tuan, macam mana kita sayang dekat anak kita, anak kita mencium tangan kita, kemudian kita peluk dia. Pasal apa? Pasal kita sayang pada anak kita. Isteri kita, kita sayang tak kat bini kita? Ni suami-suami semua ni sayang tak? Sayang. Buat apa kat bini? Peluk ke tak? Peluk kan anak sampai dua-dua. Suami isteri pula sayang tak kat suami? Sayang. Peluk tak? Tak mengaku lah orang nak baru dah. Malu nak mengaku. Peluk lah tu. Layan suami cukup bagus je. Sampai dia tak jamulah ayat suam campur mi ya. Ada juga ada ni tu. Suami setiap hari balik pada masjid, dia kena jamu ayat suam dengan mi. Mi pula kena mi Maggi. Luruh habis rambut nama Allah tu. Suami pun nak heran. Awak yang cik duduk jamu abang setiap hari ayat suam dengan mi ni. Dia kata abang jangan cakap banyak. Abang tu suami. Suami tu apa? Suam campur mi. Dia. Lelaki dia kata kena hang malu duk terima hal tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang nak bawa dengan diri tu Ayat lain banyak lagi, kopi rabbit ada, kopi jantan ada, bagi dia minum. Kan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sayang pada keluarga kita, kita peluk, kita cium. Jadi kita juga kena sayang pada Islam kita, kita kena jaga, pelihara Islam kita, baru kita jadi manusia yang benar-benar beriman pada Allah. Illa allazina amanu, tu maknanya dia yakin dengan Allah dan dia laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Tu yang kata beriman tu. Yang boleh kita main ke masjid ni pasal apa? Pasal ada iman dalam dada kita. Kalau tak ada iman tuan-tuan, dia pergi buat benda lain. Dia buat benda lara, buat benda-benda yang tak berfaedah, benda yang sia-sia. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah, kata Allah. Orang yang boleh makmurkan masjid ni siapa? Yang pertama ciri dia orang yang beriman dengan Allah. Entah. Wal yaumil akhir, yang beriman dengan hari akhirat. Itu antara cirinya. Sebab tu apabila kita hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita rasa seronok nak sahut panggilan tu, kita bergegas untuk nak mai ke masjid. Pasal ada kelebihannya, ada keistimewaan apabila kita jadi manusia yang dekatkan diri kita dengan Allah SWT.
Kita jadi sehat walafiat untuk nak buat kebajikan. Ada setengah orang sehat walafiat untuk nak buat kemaksiatan, tuan-tuan. Tapi nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, nak datang diri ke masjid, nak imarahkan majlis ilmu, dia tak jadi sehat walafiat, dia jadi sehat walafiat. Ni masalah ni. Sedangkan dia makan sama macam kita juga, badan dia pun sama macam kita, menu yang dia makan pun sama macam kita. Tapi pasal apa dia tak mampu nak naik ke masjid, kita mampu naik ke masjid. Ni yang dikatakan apa? Anugerah, kelebihan Allah bagi pada kita. Sebab ada kuatnya iman, kuatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas salah. Apa yang kita jawab, tuan-tuan? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah mengerjakan sembahyang. Pak bila panggil kita, maka kita jawab tidak ada kekuatan, la haula. Tak ada keupayaan, wala quwwata, tak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim. Melainkan kita kena mohon kekuatan dan juga keupayaan iman dan takwa kita itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha agung. Kita minta tolong dengan Allah, Allah tolong kita. Itu yang boleh kita mai ke masjid, tuan. Pasal dalaman kita cantik, kerohanian kita itu dibekalkan dengan santapan yang terbaik, yaitu santapan rohani. Dengan zikrullah, dengan tilawatul Quran, dengan sedekah, dengan munajat pada Allah, qiyamul lail, macam-macam yang kita buat. Itu yang iman kita jadi kuat, yang kita seronok nak buat benda-benda kebaikan dan kebajikan. Berbeza dengan orang yang tak minat kepada kebaikan, jiwa dia kosong, tuan-tuan. Hak luar ni sihat belakang, badan pun kemas, muscle pun besar, betih pun besar. Allahu Akbar. Jalan pun kemas, tanggung tonggeh, cirilek apa semua. Bini pun tanggung tonggeh juga, sama naik dua-dua orang. Kemas tak? Kemas. Main berkeli dua lelaki bini, hampuk tonggeh pula. Yang mereka main, perempuan ni lah lain. Kita tengok badan dia kecil, main dia marah kat lelaki dia. Tonggeh, ada gas penuh tu pun, dia ambil, dia hampuk, dia lempiang lelaki dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tengok sehat, tapi mereka pasal apa tak boleh naik? Pasal apa mereka tak jadi minat, tak kenal dengan apa majlis-majlis ilmu? Pasal apa? Pasal jiwa mereka kosong, roh mereka terlapak, tak diberi makan dan minum dengan ayat Al-Quran, dengan peringatan agama. Maka dengan sebab itu apabila lapak, dia jadi roh. Dia jadi tak ada kekuatan, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, wa'amilus salihat, orang yang beramal dengan amalan yang soleh. Hujan tak? Hujan? Kenapa bagi sejuk sikit? Hujan dah lari mana? Duduk bawah kemah dah. Cuma jaga aku ada katak lagi tu. Katak lempat masuk dalam kain ke cawak lah. Apa InsyaAllah. Kita buat baik ini, Allah tolong kita. Yang kedua, tuan-tuan, wa'amilus salihat, orang yang beramal dengan amal yang soleh, amal yang baik. Tuan-tuan, sebab itu nak jadikan kita ni orang yang soleh, solehah. Yang solehin, tuan-tuan, kena ada 3 syarat utama. Ni nak jadikan amalan kita ni amalan soleh yang Allah terima. Yang pertama, kena jadi orang beriman. Dan amalan apa yang kita buat itu berdasarkan kepada iman kita kepada Allah SWT. Yang kedua, kena betul dengan syariat, betul dengan hukum hakam agama. Sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang lohor 4 rakaat, maka 2 rakaat lah kita sembahyang subuh. Tak boleh kita sembahyang 4 rakaat. Kita duduk kira, aku baru bangkit daripada tidur, badan duduk sedap lagi, aku nak buat lebih sikit, boleh jadi dapat pahala banyak. Tak harap pasal boleh pahala, tuan-tuan. Tak betul. Walaupun kita sembahyang subuh 4 rakaat, tapi tak betul, tak ada pahala, tak jadi amal soleh, pasal menyalahi syariat. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena ada mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana agama. Kita buat tu jujur kita dengan Allah SWT, maka kita akan dikategorikan sebagai melaksanakan amal-amal yang saleh, tuan-tuan. Wa tawasau bil haqq. Yang ketiga, ciri orang yang cemerlang, orang yang berjaya ini ialah yang sentiasa berpesan dengan kebenaran. Hak benda benar, hak benda betul, dia akan bagi tahu pada orang.
Dan dia sendiri pun laksanakan yang betul dan yang benar dalam kehidupan dia. Wa tawasaw bis-sabr, dan yang keempatnya sentiasa berpesan-pesan di atas dasar kesabaran. Kena banyak sabar dalam hidup ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita jadi orang beriman sentiasa dalam keadaan yang baik, yang Nabi sebut ajaban li amril mukmin. Suatu yang menakjubkan, suatu yang unik kepada orang yang beriman ni. Dalam semua keadaan dia dapat kebaikan. Apabila Allah bagi kepada dia nikmat, Allah bagi kepada dia suatu anugerah yang terbaik, yang dia rasa seronok dengan nikmat itu, fasyakara fakana khairan lah, kata Nabi. Maka dia pun bersyukur pada Allah. Terima kasih dia kepada Allah, hargai nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah bagi pahala pada dia. Hasil daripada kesyukuran tu Allah bagi pahala. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, kata Allah. Siapa yang bersyukur, ganjaran kebaikan daripada kesyukuran yang dilakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pulangkan kepada dia, Allah anugerahkan kepada dia. Gitu tuan-tuan. Yang kedua, apabila dia diuji dengan musibah, dengan suatu malapetaka, dengan satu ujian yang hebat, ujian kematian, ujian kehilangan harta benda, ujian kekurangan pendapatan dan sebagainya, macam-macamlah ujian yang kita hadapi kan tuan-tuan. Maka fasabara, dia sabar, dia tabah dan cekal hati menghadapi musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fakana khairan lah, kata Nabi, maka dia dapat pahala daripada sabarnya. Untung kita tuan-tuan jadi orang beriman. Dapat nikmat kita syukur, kita dapat pahala. Kena musibah kita sabar, kita boleh pahala. Boleh pahala tidak? Alhamdulillah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita nak sambut Ma'al Hijrah 1434. Jangan lupa tulis nombor tu, ketika pula apa itu. 14345. Saya tambah lagi satu angka tak ketika kan. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apabila kita sambut hijrah ni, tiap-tiap tahun kita sambut, apa iktibarnya, apa ni pengajaran utama daripada hijrah ni tuan-tuan? Hijrah Nabi SAW dengan para sahabat daripada kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke Yasrib, nama dulu bagi Madinah, lah ni nama Madinah. Tuan-tuan, pasal apa Nabi hijrah? Sedangkan Nabi lahir di Mekah, Nabi membesar di Mekah, adik-adik Nabi ramai di Mekah. Tentu Nabi sayang dengan Mekah tuan-tuan. Tapi kenapa Nabi berhijrah? Kenapa Nabi berpindah meninggalkan tanah tempat tumpah darahnya sendiri? Jawapannya tuan-tuan, kerana agama, kerana Islam. Kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala suruh hijrah, maka Nabi hijrah tuan-tuan. Nabi hijrah itu sebagai suatu jihad, sebagai satu pengorbanan. Tadi kita dengar lagu hijrah itu, hijrah adalah pengorbanan tuan-tuan. Jihad. Karena agama, karena Islam yang Nabi kasih, maka Nabi sanggup tinggalkan tempat tumpah darah dia sendiri, Mekah. Karena suasana di saat dan ketika itu di Mekah, ketika mana Nabi menyampaikan dakwah baginda, risalah Islam mendapat tentangan, mendapat cacian, tohmahan, kutukan, berlaku penindasan dan kezaliman kepada sahabat Nabi, dan juga Nabi sendiri pun terima kecederaan hasil daripada dakwah yang nak disampaikan. Orang kafir Quraisy tak puas hati tuan-tuan. Walaupun mereka dah bagi macam-macam pada Nabi, tawar macam-macam keduniaan daripada Nabi ni. Ya bena akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aksarana mala. Dia tawar pada Nabi harta benda tuan-tuan. Sekiranya apa yang kau bawa ni wahai Muhammad, kerana kau nak jadi orang yang paling kaya di Mekah, maka kami akan himpun harta kekayaan kami bagi pada kamu, sehingga kamu jadi orang yang paling banyak harta di Mekah. Itu satu tawaran. Yang kedua,
In kunta innama turidu bima ji'ta bihi mulkan malaknaka alaina. Kalau kamu nak jadi raja, nak jadi pemerintah, nak jadi sultan, maka kami tabal kamu wahai Muhammad untuk jadi sultan, untuk jadi raja. Dan yang ketiga, wa in kunta innama turidu bima ji'ta bihi syarafan sawadnaka alaina. Kalau kamu nak kepada pangkat kebesaran, maka kami akan bagi pangkat kebesaran kepada kamu wahai Muhammad. Tawaran yang berbentuk keduniaan, tuan-tuan. Nabi tak terima dalam itu. Sebab dakwah Nabi bukan matlamat dunia. Sebab risalah Islam yang Nabi bawa itu bukan nak kepada pangkat kebesaran, harta benda dunia, dan juga nak jadi pemerintah yang jadi apa, macam mana boneka. Tidak. Dia mesti pemerintah yang ada kuasa, yang ada kuasa untuk memerintah, untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang tu yang Nabi nak. Sebab perutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi dalam sembahyang Aisyah, tuan-tuan. Untuk dengar lah Tuan Imam baca ayat apa tadi? Dengar tak? Ayat apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Itu risalah, itu mesej yang nak dibawa oleh Nabi dan juga Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semuanya Allah membangkitkan. Kami bangkitkan kata Allah pada setiap umat itu seorang Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas dasar dan prinsip yang pertama, an ya'budullah, nak ajak manusia keseluruhannya supaya abdikan diri pada Allah, taat pada Allah, akur kepada hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala, terima ke semua ketetapan dan ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Radina billahi rabba. Jadi manusia yang sentiasa reda kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka. Tentu tuan-tuan. Yang kedua, wajtanibut taghut. Nabi Rasulullah datang untuk nak hapuskan segala bentuk penyelewengan, sebarang bentuk penipuan, sebarang bentuk kerja-kerja maksiat dan mungkar yang dipelopori dan ditunjangi oleh syaitan dan iblis laknatullah. Yang tu yang Nabi nak hapuskan supaya manusia tak jadi taghut, manusia tak melampau, tuan-tuan, dalam melaksanakan suatu amalan dan pekerjaan dalam kehidupan mereka di atas muka bumi. Tu taghut tu macam mana contoh Fir'aun tu taghut lah, tuan-tuan, sampai kepada peringkat dia mengaku dia sebagai Tuhan. Wa hasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Itu taghut yang paling besar. Apabila dia nampak dia dah hebat, dia boleh buat apa saja, maka dia panggil rakyat jelata dia himpun, maka dia pun istihad, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun, tuan-tuan, taghut itu. Apa yang dia buat itu maknanya kemuncak kepada kekufuran yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka sebab itu Allah ambil satu tindakan yang paling keras kepada Fir'aun. Fa akhazahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Allah kenalkan kepada Fir'aun ni dua azab yang cukup dahsyat, tuan-tuan. Azab dunia, azab akhirat. Azab dunia dia ditenggelamkan di dalam laut, mati lemah, dan kemudian yang kedua, di akhirat dia dihumban masuk di dalam neraka. Nabi bawa mai risalah tu, manusia kafir Quraisy tak mau nak terima, kemudian buat penentangan, macam-macam konspirasi, pakatan jahat yang mereka nak kenalkan kepada Rasulullah SAW. Maka Allah bagi tahu kepada Jibril alaihi salam, kamu bagi tahu kepada Muhammad Rasulullah SAW bahawa ada konspirasi, ada pakatan jahat. Bukan sekadar mereka ni nak penjarakan Nabi, bukan sekadar mereka ni nak usirkan Nabi, malah mereka nak bunuh Nabi SAW. Jangan sampai pangkat macam tu. Tindakan-tindakan yang yang hendak dilakukan oleh kafir Quraisy, nak bunuh Rasulullah SAW. Pasal Rasulullah bawa Islam pun, Rasulullah bawa risalah Allah SWT, mereka tak puas hati,
mereka tak suka, maka mereka nak ambil tindakan sampai mereka nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan Rasulullah supaya berhijrah. Daripada bumi yang Makkah ni, yang situasinya dan keadaannya begitu bergelora, lebih daripada gelora Bung Karno. Dulu kan ada stadium di Indonesia tu kan tuan-tuan. Kasakan Malaysia nak lawan dengan Indonesia, Piala AFF Suzuki kan. Tuan-tuan ingat tu? Dahsyat tu. Itu nama dia, stadium tu nama Gelora Bung Karno. Gelora Sakan tuan-tuan. Sampai mereka tu kena naik naik kereta kebait. Ingat aku nak pergi perang, apa nak pergi main bola pun naik kereta kebait. Tu dahsyat tu. Dia punya tekanan yang dikenalkan tuan-tuan. Jadi Rasulullah lebih hebat daripada tu. Bukan nak tangkap Nabi, bukan nak usir Nabi, tapi dia pun nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perancangan mereka. Itu strategi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tunggu masa. Tunggu detik dan ketika bila mana ada arahan daripada Allah, Nabi akan berhijrah. Maka Nabi pun tunggulah di rumah baginda, menunggu wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Dalam waktu yang sama tuan-tuan, rumah baginda dikepung oleh kafir Quraisy. Yang buat kapiak ni pula, mereka ambil kepala-kepala semua. Dia ambil kabilah ni 3-4 orang, kabilah ni apa semua himpun mai. Jadi mereka buat perancangan, mereka kata hampa naik 1000 sekali, semua pakai rejam lebih, bunuh Nabi semua. Jadi nanti kalau kata siapa-siapa golongan Nabi nak tuntut bela atas kematian Nabi, tak ada siapa boleh mengaku. Sebab semua lebih pakat turun main sekali, ataupun pedang turun main sekali. Begitulah perancangan mereka tuan-tuan. Jadi cari semua hak badan kemai-kemai, hak organ darah, hak nak bunuh Nabi ni, duk kepung rumah Nabi ni. Tuan-tuan, waktu itulah Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah di waktu kritikal, di waktu cemas tuan-tuan. Di waktu orang duk kepung rumah baginda, waktu tu dah Nabi keluar daripada rumah baginda. Dan sebelum daripada tu Nabi suruh arahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk tidur di tempat baginda, ambil alih tempat baginda tu, tidur lalu. Tuan-tuan, Sayyidina Ali ni anak remaja, anak muda, asyabab, syabun maknanya orang muda tuan-tuan. Diuji iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dia sanggup untuk ambil alih tempat tidur Nabi? Dia tidur di situ dan Nabi berhijrah. Mau ke tak mau kamu wahai Sayyidina Ali untuk tidur tempat aku ni? Tuan-tuan, Sayyidina Ali merelakan dirinya untuk apa? Tidur di tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan berani. Sebab apa tuan-tuan yang kata berani? Sebab tukar ganti. Tidur tu jawapannya ialah kematian tuan-tuan. Tidur tentu seandainya apa? Musuh serbu tikam dia, kira-kira matilah. Kita kata hukum anda kita mati lah. Maknanya Sayyidina Ali umur yang muda tuan-tuan, sanggup kerana agama mati. Syaja'ah yang ada pada dia, keberanian. Pasal iman dia kuat. Dia tak bagi alasan tuan-tuan, dia tak bagi apa? Hujah. Katalah aku pun Nabi kata mailah hamba nak tidur tempat aku ni. Ada Sayyidina Ali kata macam ni, ya Rasulullah, tak ada orang lain kan? Aku ni muda lagi ya Rasulullah, aku carilah ada hak orang kampung ujung-ujung tu. Dia tu sakit pun 8 bulan dah, 2 bulan ni dia marah. Sakit pun macam-macam dah, 5-6 ringkih dah, jantung, darah tinggi, gout, kencing manis, kencing masam, semua dah. Pergi cari dia tu lah, umur dapat 5, bini pun ada 4 dah, dia kata 4 kali nikah lah dia tu, mati pun pada lah. Ada Sayyidina Ali jawab tu? Tak tuan-tuan, dia sendiri yang sanggup pergi dah. Ni yang kata hebat anak muda. Ni yang belia-belia remaja tu kita nak jadi macam tu lah tuan-tuan. Berani macam tu, berani kerana agama. Yang jadi masalah dia berani lumah haram lah. Nama berlumah haram. Apa maksud lumah haram? Dosa haram tuan-tuan. Bukan lumah halal, bukan lumah makruh. Sebab apa yang kata haram? Mau tak haram tuan-tuan. Lumah ramai-ramai. Kemudian yang pertama mereka buka brek. Brek motor tak nak.
Yang kedua, padam lampu. Malam gelap, padam lampu. Pertama gelap. Yang ketiga, mereka punya badan mereka tuan-tuan, sama dengan seat tu. Dia menerak atas seat tu. Kita tengok daripada rumah, kita tengok, motor ni dia berjalan sendiri dia. Ada orang atas tu tuan-tuan, duk menerak atas tu. Kepala dia tahu mana? Kepala boleh agak. Tapi tak ada agak, buat-buat ni tak ada agak. Motor dia benar ada agak. Dia tunduk dah tuan-tuan. Maknanya lumba tu lumba apa? Lumba maut. Lumba haram yang bawa kepada kebinasaan. Tu pun tuan-tuan, kalau kita tanya mereka, hampa tak takutkah mati ni? Hampa buat kerja-kerja tak seronok ni, kerja-kerja mudarat ni, hampa tak takut mati kah? Dia kata, Ustaz, kami pun takut mati. Oh, mereka pun takut mati tuan-tuan. Ini Ustaz pun tanya dia, apa persediaan kamu untuk takut pasal mati ni, takut mati ni? Dia kata, Ustaz, sebelum kami nak berlumba haram, kami baca doa ramai-ramai. Kita bertanya mereka, apa doa yang kamu baca? Dia kata, Ustaz, sebelum kami nak berlumba ni, ramai-ramai kami baca doa, Allahumma amisna ala siratil mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami atas jalan yang lurus. Kita kata, bagus hamba ni. Doa tu juga tu imam duk baca dari masjid tu kan. Mati atas jalan yang lurus, atas jalan Islam. Tanya dia balik tau, apa maksud hampa berjalan lurus tu? Dia kata, mati di lebuh raya. Ada puncak tuan-tuan. Ingat siratal mustaqim makna lebuh raya. Dia jadi syok main-main juga tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sayanglah kalau jadi remaja yang macam ni. Jadi anak-anak gadis yang berpeleseran tuan-tuan. Allahu Akbar, sedih kita tengok. Sambut hijrah banyak kali lah, tapi panggil mereka tak berubah. Dia merenduk lah, dia berdua-duaan lah, dia apa? Berpegangan, berpelukan apa semua. Akhirnya berlaku perzinaan. Lepas tu mengandung, lempar anak kata. Itu masalah tu tuan-tuan. Ni remaja ni kalau kita nak bincang tuan-tuan, Allahu Akbar. Lepas tu kita kena jaga lah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tarbiyah mereka bagi ke dia elok, ada asas agama, insya-Allah mereka tak tertiarat. Mereka tak apa? Tak terpinggir daripada ajaran Islam, insya-Allah mereka tahu dosa pahala, halal haram, ma'ruf munkar, hak dan batil, syurga neraka. Faham yang ni, insya-Allah mereka akan apa? Jadi baik tuan-tuan. Kalau juga mereka tersasar juga, balikkan mereka semula ke pangkal jalan tuan-tuan. Tengok anak-anak hadung merempit doa kaya satu di atas, satu di bawah. Tu pun kalau kita tanya mereka siapa yang hak kaya depan, kaya belakang, yang naik atas beraya ni. Dia kata, yang ni Ustaz nak jimat kos. Apa yang jimat kos? Dia kata, kalau hui tayar belakang, ganti tayar depan. Pandai jawab tuan-tuan. Kita pun kena tanya mereka lagi. Ni lampu ni hampir siluh langit buat apa? Lampu tu patutnya siluh jalan raya. Pasal apa siluh langit? Ingat dulu. Pasal apa yang kursi ni, seat ni untuk hang duduk, yang hampir berdiri buat apa? Ingat dulu. Itu dia tuan-tuan. Jadi nak buat macam mana buat? Mudah aja saya ingat. Mereka ni kalau umur 25, 26 tu, naknya mereka sampai haul dan nisab lah. Untuk nak menikah, panggil mereka untuk nikah. Awak, Mamai Ustaz, apa-apa? Ni, Pak nak beritahu kat hang. Pak nak suruh hang menikah. Apa dia kata? Yes, of course, Bapak. Ya, Bapak. Masih apa? Rupanya kawan nak menikah. Jadi kita bagi dia menikah. Ada bini dia nanti dia akan bawa duduk di belakang. Jadi apabila dia bawa laju tuan-tuan, dia nak up juga. Ingat masa zaman dia muda dulu. Bini dia kata, abang cik ada di belakang ada turun balik saya. Mudah-mudahan macam tu lah kan. Dia sayang kat diri tu. Cuba dia naik dengan kawan-kawan dia. Kawan dia hadapkan duduk bagi semangat dekat dia. Up lagi. Bagi kenal lebur apa. Raya kita willy dan wikang. Dah nak. Tu yang kena licik kang. Dah hari tak nak pakai apa, ada kena licik kang. Ini selamat sekalian. Jadi gitu. Jadi Pak dia kata apa pula kat dia tau. Mudah-mudahan lah orang oi. Jadi orang hang ni. Apa dia jawab pada Pak dia? Insya-Allah Pak, cik akan pulun kedah pulun. 9 bulan 10 hari jadi orang. Dia duit. Rupanya dia ingat ke Pak dia suruh dapat cucu awal-awal. Jadi dia 20 lah dia kata. Pak dia kata hati pun aku nak juga. Tapi sebenarnya aku nak hang ni jadi orang.
Awak pak, pasal apa? Cik lama ni tak jadi orang kau? Tak apa-apa nak jadi orang. Ha tu jadi apa? Jadi beruang. Pak kata macam tu. Jadi nikah pun insya-Allah tuan-tuan ni musim nuri dah ni. Tengok hang mana ada rempit sangat tu. Mai pergi nikah. Dia ada tanggungjawab, dia ada kesedaran tuan-tuan. Balik pada Sayyidina Ali tuan-tuan, tengok macam mana remaja. Diisi dengan penuh rasa apa? Apa keberanian dia mempertahankan agama, sanggup dia hidup atas apa? Apa tilam Nabi ataupun kata Nabi SAW. Kemudian Nabi pun berhijrah. Nabi keluar, sebelum Nabi nak keluar, Nabi baca ayat Al-Quran tuan-tuan. Dalam surah Yasin, ayat yang sering kita baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arshaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca ayat tu tuan-tuan. Jadi bukan Nabi turun daripada rumah, musuh-musuh hak selama ni duduk jaga. Duduk apa? Duduk intip Nabi SAW, duduk tunggu masa nak serang Nabi. Waktu fa'arshaynahum fahum la yubsirun. Allah wa'mai kat mereka rasa mengantuk, rasa lena, pakat terkelewat habis semua. Pakat lena habis. Nabi keluar pergi, mereka tak tahu pun kata Nabi keluar. Tu dia tuan-tuan. Lena habis semua. Rupanya manusia hak gagah ni tuan-tuan, hak duk tunjuk dia berani. Dia ada lemah dah. Suami kita tu hak yang panas baran, hak yang perweh tu, tampak piung-piung, sekali dia pang dekat 5 jari, pasal dia pang 5. Rupanya dia ada waktu lemah dah. Waktu bila? Waktu dia lena tu mengeruh pula. Waktu tu puan-puan ditunjuk nunggu kat dia. Sinti lenyap, tumbuk dia. Tapi masa tu dia lena lah, jangan masa dia jaga. Dia jaga, timbul kita balik masuk ICU kita. Masa tu dia lemah dah. Waktu tu sebenarnya apabila dia lena tu dia bukan sedar apa. Waktu tu kalau perempuan duk geram sangat lah ni ni anak, mai kita angkat pak hang ni pitak di dapur. Waktu tu dia sedar tak? Tak sedar tuan-tuan. Usunglah mak dengan anak ni, bawa laki dia pergi tidur di dapur. Ajak dia sikit biar kena gigit nyamuk apa semua. Kemudian letak tongges tepi dia. Agak-agak apa jadi tongges tu? Dia peluk tongges tu tuan-tuan. Pasal tadi dia duduk peluk pantai rakap. Pada kita tak tongges, dia peluk juga. Pasal apa dia peluk? Pasal dia bukan sedar bau. Maknanya manusia ni lemah dia apa-apa. Walaupun dia kuat dari segi fizikal, tapi main dengan mengantuk tuan-tuan. Tak boleh nak pergi tangkap lentok juga. Cari ketuk lah, turun dengan merah tu. Cari ketuk pun, butak ketuk. Lena tuan-tuan. Tambah-tambah lah kalau main apa. Hari Jumaat tuan-tuan tengok kan. Nak tengok orang sakit pergi hospital. Nak tengok orang syok, tuan-tuan pergi lah taman bunga ke. Tengok orang duk lari apa semua. Nak tengok orang lena merah. Lepas taman masjid lah. Bila masjid? Tu tengah khutbah jemaah tu. Dia lena sungguh. Siapa dia lena? Saya tengok makan pisang. Ada. Minta maaf ada orang pisang tu. Ada orang pisang ada ya. Tak apa. Ustaz Jabir. Tak apa, suruh dia bawa main. Suruh dia bawa main pisang tu, tapi bawa main buat keluar selepas bayar maaf. Jangan buat keluar 12.30 kita buat keluar. Dia main 12.30 tapi dia bukan masuk masjid. Dia duduk hentam pisang 4 kenyang. Kena menyembung semua betul dah kena 4 kenyang. Letih kan, kenyang perut. Dia dah tunggu bila tu imam duduk atas mimbar. Baru dia masuk main dalam masjid. Masuk dalam masjid dia cari tiang seri pula. Tiang tu siapa? Jangan kacau dia nampak apa. Jadi dia nak sandak di tiang tu. Tu imam tak ada baca khutbah, dia hanggur lah. Ya. Tapi adalah seorang sahabat bagi kau. Orang yang lena ni sebenarnya orang tu yang paling ikhlas tuan-tuan. Orang yang jujur ni orang yang lena lah maknanya. Pasal apa? Dia tak menunjuk ketika pernah dia lena. Ada riak tuan-tuan. Kita kalau nak lena kita habaq orang. Aku nak lena, ramai tengok aku lena. Maknanya dia ikhlas tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, lena lah. Pasal tuan-tuan ikhlas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dia kenal lena. Jadi apabila mereka dah lena apa semua, Rasulullah keluar. Jaga tuan-tuan, baru kelang kabut. Baru pakat tanya hang aku, kita ni buat apa ni? Kita nak apa? Tangkap Rasulullah, nak bunuh Rasulullah. Ni jadi ikut mana dah kita ni? Maka pakat terpingat-pingat tuan-tuan. Mereka pun naik semua atas rumah Nabi SAW. Naik tengok-tengok, adalah orang duduk tidur. Mereka bukan tahu siapa yang tidur. Mereka ingat kata Rasulullah. Mereka kata Alhamdulillah okey.
Kalau orang Islam ni dia kata alhamdulillah lah, dah lagi lah. Kan? Macam lah main lewat. Dia ni selalunya duk main semayang jenazah dia main wai. Kan? Dan dia main wai tu pula dia duk berkira. Ini agak-agak dia pergi balik. Dalam envelope tu hang tengok tak dia bubuh di rumah apa. Si jenazah dia lah RM1. Dia tak mana aku tahu aku tengok envelope ya. RM5 pun lah tengok. Dia main semayang kerana duit tuan-tuan. Jadi dia main apa? Main wai lah. Jadi apabila dia keluar pada masjid, buka-buka sampul RM2. Oh dia marah kata imam masjid tu. Dia kata imam, ni pasal apa bagi RM2 ni? Lah ni orang ni minyak mahal lah, gula pun mahal. Orang bagi RM5 dah ni. Pasal apa bagi RM2? Imam kata mana aku tahu mereka yang bagi. Nah ambil balik kata imam. Elok bagi aku. Kan? Pasal apa? Dia tak mau tuan-tuan. Pasal dia tak ikhlas. Satu hari tuan-tuan, dia main lewat. Main lewat tu, masuk orang sembahyang pukul 11, dia main 11 minit. Tu imam dah angkat takbir yang pertama dah tuan-tuan. Maka dia masuk alhamdulillah, mujuk dah dua. Masuk sembahyang habis semua. Lepas tu Tok Bilal buat pengumuman. Tuan-tuan sekalian, hari ni kita sembahyang ikhlas, tak ada envelope. Apa dia sebut tuan-tuan? Alhamdulillah. Kawan-kawan nak heran dengan dia. Hak dulu kalau orang tak bagi duit, tak bagi envelope, hak marah sakan. Bagi RM2 pun hak marah. Ni orang tak bagi langsung ni. Hak ni ucap alhamdulillah pula. Berubah dah kot sebenar mahal hijrah ni. Mereka tu heran tengok dah. Pasal dia sebut alhamdulillah. Apa dia kata? Mujuk dia kata. Dia tak ambil yang semayang tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Ngantuk juga tuan-tuan. Rupanya kerana dia tak ambil wuduk, maka orang tak bagi duit. Alhamdulillah. Cuba dia ambil wuduk. Tuan-tuan, hak tu maknanya apa? Nak cerita hak ni tadi dia. Hak apa tuan-tuan? Hak yang apa? Dia pun naik ke rumah Nabi, tengok-tengok, ada orang duduk hidup lagi atas tu. Maka mereka pun waktu tu dia kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan perancangan, Allah juga ada perancangannya. Maka perancangan Allah itulah yang paling terbaik tuan-tuan. Allah ilhamkan dalam pemikiran mereka. Hampa pergi cek dulu siapa yang tidur atas tu, atas katil tu. Bayangkan tuan-tuan, kalau mereka tak pergi cek, mereka pakai naik rejam terus lembing ke, rejam tombak ke tuan-tuan, anda kata matilah Sayyidina Ali tu. Pasal yang tidur tu Sayyidina Ali. Tapi Allah ilhamkan pada mereka, hampa pergi cek dulu Rasulullah kan siapa kan yang tidur. Mereka tu buka-buka tengok-tengok, Sayyidina Ali. Terkejut dia. Tanya Ali, mana dia Rasulullah? Maka Sayyidina Ali kata, mana aku tahu, aku tidur. Hampa boleh duduk jaga apa semua, berapa orang, ramai pula, hampa tak tidur. Maka mereka pun kata apa? Kami pun tidur juga. Kalau hampa pun tidur, aku pun tidur. Kalau kata dia kat kita, kata tuan-tuan, hang pun tidur, aku pun tidur. Lah ni jom kita menyanyi lagu, kita serupa. Ada muka tuan-tuan. Sama-sama tidur. Sayyidina Ali jawab tu betul dah. Aku tidur kan aku tahu. Hampa yang tak tidur. Kata kami tidur juga. Apa dah? Barulah mereka tahu kata apa. Rasulullah dah bergerak meninggalkan rumah baginda, berhijrahlah pergi ke Madinah. Tuan-tuan, mereka ligan, mereka kejar, cari merata. Pasal misi mereka tu matlamat mereka nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi. Matlamat mereka tu. Tapi Allah tak izinkan tuan-tuan. Perancangan mereka tu, maka selamat Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, kalau tadi kita lihat watak remaja Sayyidina Ali yang sanggup hidup di atas tempat Nabi kerana agama, Allah selamatkan dia, tak dibunuhkan dia. Maknanya Allah boleh buat apa saja tuan-tuan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun kata Allah, jadi maka fayakun, jadilah. Jadi mereka tak ada bidang kuasa nak tentukan hidup dan mati seseorang manusia. Allah yang punya kuasanya. Maka mereka pun carilah pula. Cari. Nabi bersembunyi di Gua Sur kan tuan-tuan. Tentang di Mekah boleh ziarah Gua Sur. Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar jalan tuan-tuan, jalan nak pergi ke Madinah nak hijrah ni. Dan Sayyidina Abu Bakar pula seorang sahabat yang amat kasih kepada Rasulullah SAW. Sahabat yang paling baik. Ketika mana Rasulullah, ketika mana dia berjalan tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saat dia duduk depan, saat dia belakang, saat kiri, saat kanan, dia jalan macam tu.
Rasulullah pun heran, "Kenapa kamu ya Abu Bakar? Kenapa dalam macam ni?" "Ya Rasulullah, aku sayang padamu ya Rasulullah, aku kasih padamu ya Rasulullah. Aku nak jaga keselamatanmu ya Rasulullah. Aku bimbang, mana tahu di atas bukit sana ada kafir musyrikin yang mana bunuh kamu ya Rasulullah. Mereka duk halalkan panah kepadamu ya Rasulullah. Sebab itu aku kelirukan mereka. Aku ke depan, aku ke belakang. Biar mereka jadi keliru seandainya mereka ada. Kalau nak kena panah pun biar